بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala dengan limpah kurnianya dapat lagi kita bersama-sama pada petang yang berbahagia ini menyambung kembali kuliah muzakarah perbincangan kitab Ithaful Anam bi Ahkamis Siyam karangan Syekh Zain bin Muhammad bin Husain Al-Aidrus hafizahullah ta'ala. Kita telah sampai pada perbahasan yang ke-13 dan juga ke-14. Perbahasan yang ke-13 membincangkan tentang sunat-sunat puasa dan juga adab-adab puasa. Disebut dalam kitab kita ni dalam 36 perkara sunat ketika mana kita sedang berpuasa yang sepatutnya kita lakukan, sama ada kita puasa wajib ataupun puasa sunat Ramadan ataupun selain daripada Ramadan. Kita baca sunanus sawmi wa adabuhu kathiratun fayanbaghi an yatahalla biha as-saimu fa fiha khairud dunya wal akhirah falnadhkur jumlatan salihatan minha. Sunat puasa dan ada adab puasa banyak. Yang sewajarnya, sewajibnya seseorang yang berpuasa menghiaskan diri mereka dengan perkara-perkara sunat tersebut, yang kerana padanya kebaikan dunia dan juga akhirat. Dan kami sebutkan sebahagian daripada sunat-sunat tersebut. Yang pertama, as-suhuru ala syai'in wa in qalla walau jur'atu ma fa innahu barakah. Yang pertama, disunatkan bagi orang yang berpuasa ataupun orang yang nak berpuasa bersuhur. As-suhur iaitu perbuatan makan. Kita ambil makanan, kita makan, itu as-suhur. Adapun as-sahur, makanan itu sendiri dipanggil as-sahur. As-sahur dengan baris atas. Jadi yang disunatkan ialah as-suhur, perbuatan makan pada waktu sahar. Makan apa? Makan sesuatu, sekalipun sedikit, sesuap nasi, 2 suap nasi, ataupun sekalipun minum air, kerana padanya ada barakah. Dan di sini kita ingatkan orang yang kuat ialah orang yang mampu bersahur, bangun suhur, dan orang yang lemah ialah orang yang tidak bersuhur. Maka kefahaman yang mengatakan tidak bangun sahur tu orang power, orang hebat. Kerana apa? Tak makan pun boleh bersahur, itu pandangan yang salah sama sekali. Kerana apa? Hebat tak hebat ialah tengok kepada, kita tengok mizan, hebat tak hebat ialah mizan timbangan dengan syarak. Kalau berbetulan dengan syarak maka dipanggil sebagai hebat, benar. Kalau tidak berbetulan dengan syarak maka dipanggil sebagai tidak benar dan tidak hebat. Okey. Yang kedua, ta'khirus suhur li akhiril lail ma lam yaqa' syakkun fi tulu'il fajr wa yadkhulu waqtuhu bi dukhuli nisfil al-lail wa ta'khiruhu ila qabl al-fajr bi qadri qira'ati qadri 50 ayah. Kakak. Kita sambung.
Jadi perkara sunat yang kedua ialah ta'khirus suhur li akhiril lail. Lambatkan suhur sehingga akhir malam. Selagi mana tidak menyebabkan kita rasa syak pada terbitnya fajar. Kalau terlalu lambat sampai kita pun syak, ni subuh ke belum, ni subuh ke belum, ketika itu tidak disunatkan lah. Mana ta'khirus suhur tu sekadar kita tidak masukkan kita ke dalam golongan orang yang syak pada tulu'al fajr, begitu. Dan masuknya waktu suhur ialah daripada separuh malam. Separuh malam maknanya kita pecahkan, kita bahagikan malam itu kepada dua bahagian. Contoh malam ni ada 8 jam. Masuk 4 jam yang kedua, itu sudah masuknya waktu as-suhur. Cumanya lebih afdal kita takhirkan, kita lambatkan lagi waktu suhur tu sehingga berbaki waktu nak masuk subuh tu sekadar boleh dibaca 50 ayat Al-Quran yang mu'tadilah, yang sederhana. Sederhana panjang dan sederhana pendek. Yang maknanya ayat yang mutawassit lah. Boleh. Jadi kalau sebahagian orang yang makan waktu more, more, di Malaysia ni ada more. Waktu more tu niat sahur dah. Waktu tu tidak dapat pahala sahur. Nak dapat pahala suhur, tak mesti makan pada separuh malam. Separuh malam kedua. Macam kita sebut tadi, satu malam ada 8 jam. Maknanya 4 jam kedua. 4 jam kedua. Yang ketiga, yusannu takhlilu, ay takhlilu ma bainal asnani min baqaya at-ta'am ba'da as-suhur hatta qila innal khilala lis-shaimi akadu min as-siwak. Perkara yang ketiga yang disunatkan bagi orang yang berpuasa ialah takhlil. Takhlil ni kita congkil gigi kita, keluarkan baki-baki makanan. Itu sunat. Bila kita nak congkil tu selepas kita bersahur lah, bersuhur. Lepas sahur, ambil pencongkil gigi tu, congkil benda yang berbaki, makanan yang berbaki pada mulut kita dan kita buang. Dan dikatakan sehingga dikatakan mencongkil gigi bagi orang yang berpuasa itu akad lebih dituntut daripada bersiwak. Yang keempat, yustahabu tatayyubu li muridis shaum qabla tulu'il fajr qiyasan ala muridil ihram wa ala siwaki qabla az-zawal. Perkara yang keempat yang disunatkan bagi orang yang berpuasa ialah berwangi-wangian sebelum terbitnya fajar, maknanya sebelum subuh. Sebelum subuh kita berwangi-wangian, pakai minyak wangi, pakai minyak atar. Tak. Qiyas kepada orang yang nak buat ihram. Orang yang nak buat ihram haji, sebelum berihram tu pakai minyak wangi dulu. Jadi sunatnya tatayyub, berwangi-wangian bagi orang yang nak berpuasa. Sunat wangian itu dituntut sebelum subuh. Perkara itu dikiaskan ke atas sunatnya bagi orang yang nak berihram untuk apa? Untuk berwangi-wangian. Begitu juga sunat untuk bersiwak sebelum masuknya zuhur. Itu bagi orang yang sedang berpuasa. Yang kelima, ta'jilul fitri inda tayaqqunil ghurub aw dhannihi bi amaratin qawiyatin wa qabla as-salah. Yang kelima ialah ta'jilul fitri, kita segerakan berbuka tapi dengan syarat. Tu. Dengan syarat apa dia? Inda tayaqqunil ghurub, bila yakinnya matahari dah terbenam. Ataupun dhan, dengan dhan yang kuat, dengan tanda-tanda, dengan dalil-dalil tertentu, maksudnya maghrib. Ketika itu barulah kita berbuka. Jadi maksud dahulukan fitr, iaitu segerakan berbuka, maksudnya bukan dalam keadaan kita syak maghrib ke belum kita makan. Atau alasan ta'jilul fitri itu sunnah, tidak. Maksud ta'jilul fitri sunnah itu ialah selepas kita yakin maghrib dah masuk. Asalnya ada pandangan daripada golongan Syiah mengatakan sunat kita lambatkan berbuka sehingga gelap gelita. Sehingga gelap tu dah sehingga malam dah gelap. Itu pandangan ditolak lah. Dan sunat kita berbuka juga sebelum daripada sembahyang. Jadi bila masuk maghrib, makan dulu. Jamuh dulu makanan walaupun ringan, lepas tu barulah solat. Jangan kita solat dulu, lepas tu barulah kita berbuka. Yang keenam, yusanul iftaru ala rutabin fatamrin fabusrin fama'in fahulwin. Sunat kita berbuka ni ikut ranking, ikut giliran, ikut tertib. Kalau kita ada rutab, kita berbuka dengan rutab. Rutab ni buah kurma juga, cuma buah kurmanya basah lagi.
Yang basah yang dah buah kurma yang basah lah. Itu kita panggil rutab. Tamar yang sok mau kita makan tu. Dah kering sikit dah. Busrun ni buah tamar yang duduk atas pokok lagi tu. Bukan yang duduk atas pokok lah. Duduk atas pokok tu tak makan lah. Duduk atas pokok. Jatuh dah. Tak, cumanya dia keras lagi. Keras tu kita panggil busrun. Kalau di Mesir banyak jual lah, panggil balah. Balah. Kemudian kalau tidak ada juga bau, kita minum air. Kalau air kosong lah. Kalau tidak ada hulwun, kita ambil hulwun. Hulwun ni ialah benda manis yang tidak disentuh oleh api. Contohnya madu, kismis dan sebagainya. Kalau tidak ada juga hulwun, kita cari halwa. Halwa ni makanan-makanan yang disentuh oleh api. Maknanya kita masuk atas api lah. Ada seperti kuih muih, apa dia lagi? Makanan di Mesir, makanan sini halawiyat, itu. Jadi itu dia punya tertib dia. Pertama, kalau ada rutab makan rutab, kalau tidak ada kita cari tamar, dan biasa tempat kita ni ada tamar lah. Kalau tidak ada cari busrun, buah kurma juga, cuma dia masih bergaya molek lagi, mana macam apple lagi. Tak. Search internet lah, Google lah, busrun ada gambar dia. Kemudian air, tidak ada air, maka hulwun. Kita makan hulwun, iaitu manisan yang tidak disentuh oleh api. Kemudian kalau tidak ada juga, barulah kita berpindah kepada halwa. Halwa ialah makanan yang disentuh oleh api, manisan yang disentuh oleh api, seperti kuih muih dan sebagainya. Perkara ketujuh, an yakuna fitruhu bitamri witra. Kalau kita berbuka dengan tamar ataupun rutab, ikutlah. Kita berbuka dengan witir, mana ganjil. Contohnya apa tu? 1 biji, 3 biji, 5 biji, 7 biji. Ya ahlan wa sahlan. Ya Habib Syamuil, كيف حالك؟ كيف حالكم بخير؟ ما شاء الله. نشتاق إليكم كثيرا. Yang ke-8, al-iftaru ala halal. Qala ba'duhum idza sumta fanzur ala ayyi shay'in taftur atau tuftir. Fa inda man tuftir fa innal harama summun muhlikun lid-din wal halalu dawa'un yanfa' qaliluhu wa yadurru kathiruh. Jadi yang ke-8 ialah sunat kita berbuka ni, bukan sunat lah ni, wajib sebenarnya. Berbuka dengan benda yang halal ni wajib. Berbuka dengan benda yang haram, confirm lah haram. Tapi dimasukkan dalam bab ini mimbabil adab lah. Dan adab ini kata Habib Ahmad, kata masyayikh, dia bagi dua, sama ada sunat ataupun wajib. Sebahagian daripada ulama, mungkin ahli sufi, berkata kalau kamu berpuasa, maka tengok atas makanan apa kamu nak berbuka, halal ke haram. Kamu nak berbuka dengan siapa? Fa innal haram, sesungguhnya haram itu sumun muhlikun lid-din. Haram itu satu racun yang merosakkan agama, dan halal pula, perkara yang halal pula ialah ubat. Kalau kita makan sedikit, insya-Allah memberi manfaat kepada badan. Kalau kita makan banyak, memberi mudarat kepada badan. Jadi halal, kalau banyak pun terlampau banyak memberi mudarat, lebih-lebih lagi kalau yang haram, na'udzubillah. Yang ke-9 ialah doa indal iftar khususan bil warid wa doa liman fattarahu min saumih. Yang ke-9, sunat kita mendoakan, kita berdoa ketika mana kita berbuka, khususnya dengan doa-doa yang warid daripada Nabi. Antara lain ialah zahaba dhama'u wa battallatil uruq wa thabata al-ajru insya-Allah. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Doa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu ni kita bacakan selepas berbuka, bukan sebelum berbuka. Sebab maknanya ialah, ya Allah, untuk kamu kami berpuasa, dan ke atas rezeki kamu kami telah berbuka. Jadi telah berbuka, mesti kita dah ambil makanan, baru kita baca doa tu, baru dikatakan kita dah berbuka. Jadi dibaca selepas daripada kita berbuka. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfira li aftara indakum. Okey, seterusnya. Dan doakan orang yang memberi makan kepada kita. Tu. Tak.
Kita orang susah, orang bagi makanan, kita buka dengan makanan yang dia bagi, yang kita doakan kebaikan untuk orang tersebut. Yang ke-10, taftirus sa'imin walau ala tamrah aw syarbah wal akmal an yushbi'ahum aw yushbi'ahum. Dari yang ke-10, perkara sunat ialah kita bagi orang lain buka. Ni kalau kat Malaysia ni masyhur lah. Buat majlis berbuka di masjid, di surau. Jadi kita ambil bahagian lah. Ambil bahagian. Kalau boleh kita taja sebulan, taja sebulan. Kalau tak boleh taja sehari. Kalau tak boleh bagi RM1, RM2 pun jangan malu. Sebab tu disebut taftirus saimi walau ala tamrah. Walaupun kamu bagi sebiji buah tamar, boleh jadi separuh buah tamar itu menyelamatkan kita daripada api neraka. Ya Rab. Aw syarbah, ataupun seteguk air. Wal akmal an yushbi'ahum, yang paling comelnya kita bagi makanan yang boleh mengenyangkan orang. Maknanya kita bagi nasi bungkus lah kepada orang untuk berbuka. Ni kalau orang kaya, orang tak kaya pun, dia sebenarnya bab sedekah ni bukan kaya duit, dia kaya hati. Orang yang kaya hati ni, walaupun dia ada sikit, dia bagi sikit daripada orang lain. Tapi kalau kaya duit saja, hati dah buat cetong, dah hati kotor, dia takkan bagi duit dekat orang, malah dihina orang yang miskin. Jadi nak sedekah ni bukan mesti kaya harta, tapi mesti kaya hati, ya. Yang ke-11, wa tarku shibai al-mufrid min al-halal li ajli an yadhhar alaihi atharu siyam wa maqsuduh. Sunat yang ke-11, ni susah ni nak buat ni. Tinggalkan kenyang yang melampau-lampau, walaupun daripada benda yang halal. Sebab puasa ni tujuan dia ialah untuk menzahirkan kesan puasa. Kesan puasa apa dia? Nak bagi kita tahu di luar sana ramai yang susah, yang ramai lagi yang tak makan. Maknanya puasa tu nak suruh kita sedar, ramai di keliling kita ni orang susah yang lama dah tak makan. Kita ni baru bulan puasa tak makan. Tak. Jadi nak terzahirnya kesan sebegitu rupa sehingga kita ada rasa kasih sayang kepada orang miskin. Jangan makan melampau-lampau. Itulah. Kita hari ni makan sampai lebih, lepas tu buang. Tak membazir. Innal mumbazirina kanu ikhwana syayatin. Yang ke-11 ialah wa ala yamujjal ma idza wada'ahu fi fih. Fi fih. Aywa. Indal iftar bal yabtali'uhu li'alla yadhhabu bi khulufi famihi. Yang ke-12, jangan kita buang air yang kita letak dalam mulut kita ketika mana kita berbuka. Ni. Kita sekarang ni tunggu orang azan. Orang apa azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun ambil air. Kita ambil air. Air yang kita minum tu terus telan. Ada orang dia ambil air, dia komo dia buang air. Air yang ada, yang dia minum kali pertama tu, dia buang, dia tak nak telan. Sebab apa? Sebab boleh jadi sebab berbau. Sebab dia berpuasa daripada pagi sampai petang, mungkin mulut berbau, jadi dia nak buang dulu benda-benda kotor dalam mulut dia tu. Lepas tu kali kedua baru dia diminum. Yang tu tidak disunatkan. Malah air yang pertama kita minum tu kita telan supaya kesan-kesan khuluf, dipanggil khuluf, kesan-kesan puasa yang ada dalam mulut kita ni terus masuk dalam badan kita. Itu sebab kita ni disunatkan membiarkan asar ibadah, kesan ibadat. Fihi barakah, padanya ada keberkatan. Sebab tu disunatkan juga bila kita berwuduk, tak kita jangan basuh air wuduk tu, biar kat muka kita, jangan lap. Kecuali lah kalau sejuk sangat tak ada masalah lah. Tapi kalau tidak sejuk sangat dan tidak ada tidak takut kena najis dan sebagainya, biar sahaja kesan wuduk tu ada pada muka, pada tangan. Sebab itu kesan wuduk makruh kita hilangkan, tidak comel kita hilangkan. Okey. Jadi baca khuluf, khuluf. Bagi orang yang belajar bahasa Arab, baca khuluf, bukan baca khuluf. Khuluf ni orang yang sentiasa melanggar janji. Semua melanggar janji atau wazan fa'un. Kalau khuluf, betul itu kesan daripada bau yang ada pada mulut disebabkan kita berpuasa. Yang ke-13. Banyak juga ni sebenarnya, 30 lebih, tak apa kita baca. Khawfu man'il qabul lima ata bihi min as-sawm fayataraddadu fakariha baina
فيتردد فكره أو فكره بين الخوف والرجاء في قبول صومه. Ini kita cuba buatlah. Kita takut daripada tidak terimanya Allah akan puasa kita. Tu jadi hati kita, fikiran kita antara takut dan juga berharap. Takut tak terima ibadah puasa ni, boleh jadi ada mengumpat ke, ada benda. Tak, dalam masa sama kita berharap supaya Allah Ta'ala terima. Jadi disebutkan oleh ulama tasawuf, takut dan rajak ni dua sayap yang mesti seimbang. Kecuali lah kalau dekat-dekat kita nak mati. Dekat-dekat kita nak mati bertemu Allah Ta'ala, ketika itu kita ar-rajak tam. Waktu tu kita berharap semata-mata, tak payah takut lah. Sebab waktu tu nak takut ke neraka ke apa semua dah tak sesuai. Waktu tu kita waktu yang mengharap rahmat Allah Ta'ala, pengampunan Allah Ta'ala. Itu kalau kita nak matilah. Tapi waktu-waktu kita sihat molek ni, pengharapan dan takutnya kita kepada Allah supaya takut tidak terimanya amalan, itu mesti apa nama, satu level lah, seimbang. Itu susah lah tu, sama-sama lah insyaAllah. Yang ke-15, al-iqtisalu 'anil janabati wal haidhi wan nifas qabla al-fajri liyakuna 'ala tuhrin min awal as-shaum wa khurujan min khilafi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Yang ke-15, mandi wajib ataupun mandi sebab suci daripada haid dan juga nifas sebelum daripada fajar. Jadi esok kita nak puasa, tak mandi dulu, mandi wajib dulu sebelum daripada terbitnya fajar, supaya puasa kita, awal puasa kita tu bermula dalam keadaan kita dah suci sampai ke maghrib. Itu satu sebab. Sebab yang kedua, kita nak keluar daripada khilaf. Ada pandangan Imam Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah mengatakan batal puasa kalau kita mulakan puasa dengan dalam keadaan kita ni berhadas besar. Jadi nak raikan juga khilaf tu, kita sebut sunat kita mandi wajib sebelum daripada subuh. Ketika masuk subuh tu kita dah suci daripada hadas besar. Bila sebut sunat, tak wajib lah. Dengan makna kalau orang tu berhadas besar daripada subuh sampai ke maghrib, semayang puasa dia sah. Cuma semayang dia tak boleh semayang lah sebab dia hadas besar. Cuma sah puasa, sah, pahala tak ada. Sah lain, pahala lain, cerita lain. Yang ke-16, kaful lisan an fudulil kalam wa amma la yanfa'u fid din wad dunya wal kafu anir rafath was sakhab kama fil hadis. Kita melahan lidah kita daripada bercakap benda yang tidak ada faedah, tidak ada faedah di dunia dan juga di akhirat, untuk dunia kita, untuk akhirat kita. Dan juga kita menahan diri daripada bercakap benda-benda yang tidak elok, menghina, mengejek, mempelekeh sesama kaum muslimin dan sebagainya. Yang ke-17, kaful jawarih anil af'al. Cumanya kita nak sebut menahan lidah daripada cakap yang benda tidak manfaat, sia-sia. Yang tu disunatkan dalam ia di satu perkara dituntut, sama ada kita dalam bulan puasa ataupun tidak. Tapi bila masuk bulan puasa, tuntutannya itu bertambah-tambah. Lepas tu menahan diri daripada bercakap benda yang tidak elok, wajib ketika bulan bukan puasa, dan wajib itu muakkad, lebih-lebih lagi dituntut untuk kita jaga mulut ketika mana sedang berpuasa. Jadi kena faham elok lah, bukan maksud dia bulan lain kita boleh mengumpat, kita boleh maki orang, kita boleh ejek orang. Tak, masuk bulan Ramadan barulah wajib ataupun sunat kita tahan mulut daripada bercakap benda-benda tak elok tu. Tak, maksudnya ialah sama ada bulan Ramadan ataupun tidak, wajib kita tahan mulut daripada bercakap benda-benda yang tidak elok, mengumpat dan sebagainya. Cuma yang tuntutan itu lebih kuat ketika mana kita sedang berpuasa. Boleh? Allah. Yang ke-17, kaful jawarih anil af'al allati la ithma fiha wa amma al-kafu anil harami fawajibun. Yang ke-17 ialah menahan anggota badan daripada buat perkara-perkara yang tidak ada dosa padanya. Maknanya buat perkara-perkara yang sia-sia. Itu sunat kita buat. Kita pelihara anggota kita. Adapun menahan diri daripada sepak orang, terajang orang, pukul orang, bunuh orang, itu wajib lah. Menahan diri daripada perkara yang haram itu satu perkara yang wajib, bukan sunat. Bukan sekadar sunat.
18 tarku syahawatil mubahati allati la tabtulu as-sawmu min at-talazzuz bi masmu'in wa mubsarin wa malmusin wa mashmum. Meninggalkan syahwat-syahwat yang diharuskan, benda-benda yang syok, benda-benda yang sedap dan diharuskan oleh syarak. Tak, pada bulan Ramadan kita tinggalkan perkara tersebut. Tak, kita mendengar lagu-lagu yang menyenangkan, kita dengar suara-suara yang sedap, kita tinggalkan perkara tersebut. Kita melihat pemandangan-pemandangan yang comel, yang cantik, tinggalkan perkara tersebut. Kita sentuh benda-benda yang cantik, comel, kita hidu bau sesuatu yang sedap, minyak wangi ke dan sebagainya, kita tinggalkan walaupun harus. Tapi sebab kita nak zahirkan, nak lahirkan dalam diri kita rasa kasih pada orang fakir miskin tadi, nak biarlah kesan puasa itu masuk dalam jiwa kita. Boleh. Maknanya tujuannya nak bagi kita rasa kesusahan sebagaimana orang susah biasa hiduplah. Okey. Jadi tinggallah perkara-perkara tersebut. Nak buat juga boleh, cuma comelnya tinggal. Ke-19 tarkul fasli wal hijamat li nafsihi wa li ghairihi khurujan min khilafi man fattara bidzalik. Yang ke-19 ialah kita meninggalkan bekam, sama ada di muka, tak di kepala ke, di belakang ke, sunat kita tinggalkan. Sama ada kita bekam sama ada kita bekam orang ataupun orang bekam kita, sunat kita tinggal belakang. Maknanya kita nak sunat kita, maknanya pada bulan Ramadan kita jangan bekam dan jangan membekam orang, gitu. Tu dia. Khilafan min sebab apa? Khurujan min khilafi man fattara bidzalik. Sebagai meraihkan khilaf, nak keluar daripada khilaf. Ada sebagian ulama mengatakan kalau berbekam membatalkan puasa. Kalau tak silap mazhab Hambali, sebagaimana telah kita baca sebelum ni lah. Tu apa dia? Pandangan mazhab Hambali. Ada dua riwayat tak silap daripada Imam Ahmad. Satu riwayat mengatakan batal kalau apa? Kalau bekam. Betul? Bekam. Betul tak? Mana dua riwayat tu hilang lah. Tapi dia sebut kat sini khilafan lil Imam Ahmad Ibn Hanbal idh qala inha tuftir. Jadi bekam di sisi Imam Ahmad batal puasa. Jadi nak raikan khilaf tersebut, kita tinggallah bekam. Yustannu tarku madghi al-luban al-ilk غير المصحوب بسكر لأنه يجمع الريق أو يؤدي إلى العطش. Mana saya punya luban ni? Saya cari tak jumpa. Kalau cari tak jumpa. Kalau tak cari dia ada. Sekejap, saya nak tengok. Luban ni yang sama saya iklan di Facebook tu lah. Luban, Lubanud Dakar. Lubanud Dakar. Dia macam chewing gum. Tapi dia baik untuk akal lah. Pahit lah sikit. Kita ambil luban tu, kita kunyah. Hilang pahit tu kita buang. Dinamakan juga luban tu sebagai kemenyan Arab. Kalau kita bakar dia akan keluar bau wangi lah. Itu luban. Jadi luban tu kalau kita kunyah ketika mana sedang berpuasa, hukumnya makruh. Sebab dia tidak ada rasa. Tidak ada rasa. Dia tahu pahit gitu je. Tapi kalau ada juga rasa luban tu tak pahit. Jadi kalau telan rasa pahit tu batal ke tak? Kena tengok balik lah. Sebab dia tulis sini sunat tinggalkan kunyah luban. Luban tu kita faham luban yang kita jual tu lah. Tak. Yang tidak bercampur dengan gula. Memang dah tak ada gula. Tak. Kalau ada gula, chewing gum tu lah. Kita kunyah. Hak manis kita telan, baki chewing gum yang dah hilang rasa tu kita buang. Itu memang batal lah puasa. Tapi luban saja tu walaupun dia
Tak ada rasa manis tapi dia pahit. Sampai satu peringkat kita kunyah. Tak, akhir itu akan hilang rasa pahit. Hanya kekal chewing gum tu, kita buang chewing gum tu. Jadi adakah sekadar makruh kalau kita kunyah ataupun batal? Faham daripada ibarat kita ni tak batal lah. Cuma jadi persoalan sebab saya sebut tadi rasanya pahit. Dan pahit tu boleh hilang. Anda kuliah nanti saya rujuk balik guru-guru yang lain. Okey, sebab apa makruh kita mengunyah luban ketika bulan puasa ni? Sebab dia mengumpulkan air liur dan menyebabkan kita rasa dahaga. 21 yusannu tarku dzauqi at-ta'am aw ghairihi khaufa wusuli syai'in ila al-halq. Sunat kita tinggal rasa sesuatu. Sama ada makanan ataupun minuman ataupun sebagainya kerana dibimbangi termasuknya sesuatu ke dalam halkum kita, maka batal puasa. Tak. Jadi bulan puasa ni tak payah nak gatal lah pergi rasa ni rasa manis, ni rasa tawa ni. Lepas tu kita pun buang balik. Rasa tu kita kamu-kamu buang. Tak payah rasa lah. Cumanya kalau ada hajat boleh rasa dan tidak makruh. Kalau tidak ada hajat, rasa juga hukumnya makruh. Haram tidak sama sekali lah. Tapi kalau kita rasa telan, batal. Itu confirm batal. 22 yusannu tarkul qublah wal mu'anaqati wal lams wa nahwu dhalika in lam yakhsha al inzal aw al jima' fa in khashiya dhalika harum. Disunatkan kita tinggal qublah, bercium, peluk, sentuh dan sebagainya kalau tidak ditakuti keluar air mani, maknanya naik syahwat dan keluar air mani, dan juga tidak ditakuti jima'. Kalau ditakuti keluar air mani ataupun menyebabkan sentuhan, cium apa semua tu menyebabkan perkara seterusnya iaitu jima', maka hukumnya haram menyentuh, cium dan sebagainya. 24 at-tawsi'atu 'alal 'ayal wal ihsan ila al-arham wal jud fi syahri kullih. Sunat yang ke-23 ialah kita berluas-luas ke atas ayal. Maknanya masuk bulan puasa ni, kalau sebelum ni makanan kita sekadar itu, kita tambah sikit. Special sikit lah bulan Ramadan ni. Untuk anak-anak kita, isteri kita, kawan kerabat kita, mak mertua dan sebagainya, sunat kita tausiah, luaskan. Keluarkan duit yang ada tu. Waljud fi syahri kulli, dan kita pemurah pada seluruh bulan. Ini boleh lah. Kalau kita tak ada duit sangat atau kedekut sangat, kita cuba latih lah sehari RM1 pergi masjid tu. Tak, benda baik ni kena latih. Kalau tidak, dia tak mari, tak lekat. Kakak pergi masuk bilik tidur. 24 al-iktharu minas sadaqati 'ala al-fuqara wal masakin litafrighi qulub as-sa'imin al-qa'imin lil ibadati bidaf'i hajatihim. Yang ke-24, perbanyakkan sedekah ke atas fakir, ke atas orang miskin. Untuk melegakan orang fakir miskin ni daripada mencari duit, bimbang akan makanan untuk berbuka dan bersahur, sehingga menyebabkan mereka tak boleh fokus kepada ibadah. Yang ke-25, perbanyakkan baca Quran, mudarasatul Quran. Mudarasah ni saya baca, awak dengar, awak baca, saya dengar, dan perbaiki sebutan dan sebagainya. Dan lebih penting daripada itu ialah baca dengan mengetahui makna, tadabbur makna. Dikatakan Syekh Al-Buti rahimahullah, setiap malam dia bangun dan dia baca Al-Quran, dan baca tak banyak, dan baca sangat perlahan, sebab dia nak tadabbur setiap ayat yang disebutkan, diungkapkan oleh Allah Ta'ala Azza wa Jal. Ya. Okey. Yang seterusnya ke-26, sibukkan diri dengan ilmu, zikir, dan ibadat-ibadat yang lain lah. Ustaz, kalau sahur tapi lupa niat puasa, sah atau tak? Maknanya soalan ni macam ni. Sahur itu adakah memadai ganti tempat niat? Okey, kalau dia sahur
ketika sahur itu, ketika suhur itu terlintas dalam hati dia perkara-perkara yang wajib dia hadirkan ketika mana perkara-perkara yang wajib dihadirkan dalam niat. Maknanya ketika sahur tu dalam hati dia, aku dah puasa esok Ramadan. Ketika itu sah. Itu sah, tidak ada khilaf. Tapi kalau dia sahur, dia tidak ada ta'yinkan nak puasa Ramadan esok hari. Tapi dalam hati dia, makan tu untuk esok lah ni, untuk puasa lah ni. Tak, tapi dia tidak tentukan puasa Ramadan ke, puasa kafarah ke. Tak. Ta'yin wajib. Tentukan puasa tu puasa apa. Ramadan ataupun kafarah ataupun qada dan sebagainya. Ta'yin tu wajib. Jadi dia tidak ta'yin. Tapi dia bersahur tu memang untuk puasa esok. Tak, kita sebut ada pandangan kata memadai, ada pandangan kata memadai. Berbeza dengan orang yang bangun pagi, tak. Dia makan, lepas tu dia tidur balik. Dan dia tu jenis memang bangun tu bukan untuk esok hari, tak. Dia bangun tu sebab dia lapar perut. Tahu tak? Lapar perut. Malam tu dia main futsal 3-4 jam, tak. Lepas tu balik dia tidur. Letih pukul 4, pukul 5, dia bangun. Bangun makan. Dia tu dah lah jenis tak puasa dah. Jadi bangun dia tu untuk apa? Bukan untuk sahur. Dia bangun untuk makan sahaja. Dalam hati tidak ada niat, tidak ada terlintas langsung untuk puasa esok hari. Ketika itu confirm tidak sah. Dan jadi khilaf, bangun sahur untuk esok hari. Tapi dia tidak hadirkan dalam hati sahaja, aku puasa Ramadan. Dia tidak hadirkan Ramadan. Dia makan, maknanya niat dia esok. Esok nak puasa. Ketika itu juga memadai di sisi sebahagian. Kalau makan sahur dalam hati memang ada lintasan hati untuk puasa Ramadan esok hari, ditakjinkan dalam hati puasa Ramadan esok hari, itu jelaslah, itu sah, tidak ada khilaf. Gitu. Jadi yassiru wala tu'assiru, insya-Allah khair. Okey. 28 al-i'tikaf la siyama fil ashr al-awakhir. Al-i'tikaf la siyama fil ashr al-awakhir. Beriktikaf lebih-lebih lagi pada 10 malam terakhir. Qiyamul layali Ramadan bi salati tarawih wa ghairiha wa khususan Lailatul Qadr. Hidupkan malam-malam Ramadan dengan solat tarawih. Tak, setahun sekali je ni. Jadi jangan buat buat komas panah lah. Tak, kita bidang apa mengaji pun, tak, kita ni nak tara mana pun, cubalah sedaya upaya untuk solat tarawih. Paling tak pun 8 lah. Paling tak pun 8. Lepas tu tinggal lah bergaduh 8 ke 20 tu. Semayang je, lepas tu tinggal. Bergaduh tu tak payah buat. Kadang-kadang bergaduh sakai, semayang tak. Jadi kita dirikan malam Ramadan dengan solat tarawih, lebih-lebih lagi pada malam Lailatul Qadar, malam ganjil. Yang ke-29, al-iqtisal wa at-tatayyub wa at-tabakhur li kulli lailatin khususan fil 'ashri al-awakhir wa waqtul ghusli ma bainal maghrib wal 'isya. Kita mandi dan berwangi-wangian pada setiap malam, lebih-lebih lagi pada 10 malam terakhir. Dalam ta'liq ni disebut hadis lah. Rasanya hadis-hadis dhaif begitu. Tak. Bagi tahu Nabi ni mandi pada pada 10 malam terakhir. Antara dua azan, antara dua isyak. Maknanya antara maghrib dengan isyak. Maknanya lepas maghrib Nabi mandi untuk sembahyang isyak, untuk segar badan, untuk kerjakan solat isyak dan tarawih dan qiyamul lail lah. Witir dan sebagainya. Lepas tu ulama boleh jadi ulama fiqh kiaskan hari pertama sampai hari ke-20 tu dengan malam ke 10 malam terakhir. Dalam kat bawah tu pun dia disebutlah. Jadi dalam hadis bagi tahu, walaupun hadis dhaif, Nabi mandi antara dua isyak, iaitu antara azan maghrib dan isyak. Maknanya lepas maghrib Nabi mandi pada 10 malam terakhir Ramadan. Ulama fiqh kiaskan daripada hari pertama sampai hari ke-20 sunat juga kita mandi. Qiyas ala ashril al-awakhir min Ramadan. Boleh? Jadi setiap malam Ramadan kita pakai minyak wangi, kita pakai comel-comel, pakai handsome-handsome. Tak? Lepas tu kita ke masjid beribadah. Dan disebut wa waqtul ghusli ma bainal maghrib wal isya. Dan waktu mandi ialah antara maghrib dan isya, antara maghrib dan
Sunat mandi. Yang ke-30, kalau kita jumpa malam Ramadan dengan tanda-tanda tertentu, kita tahu itu malam Ramadan, maka sunat kita diamkan, jangan bagi tahu orang lain. Sebab kalau kita beritahu orang lain, ada orang ni bila tahu Lailatul Qadar dah lepas, semangat nak beribadat tu kurang. Jadi kita diam sahaja. Biar orang lain terus mencari Lailatul Qadar, dan kita sendiri pun bila dah jumpa Lailatul Qadar, kita hidupkan juga baki-baki malam Ramadan yang lain lah, yang berbaki. Dan cubalah ibadat seboleh mungkin dengan ikhlas dan juga sihhati yaqin. Itu ikhlas ni rahsia Tuhan, minta kepada Tuhan, dan kita jangan tuding jari kepada orang lain. Ini satu perkara yang sangat susah untuk dapat ikhlas pure 100% kerana Allah Ta'ala. Aku mengaji, aku mengajar, apa semua tu sangat susah. Jadi jangan jadi alasan lah tidak beribadah, tidak buat tu, tidak buat ni, alasan tak ikhlas. Kalau kita buat alasan lagu tu, pakai cerah kita tidak beribadat. Jadi kita buat, walaupun datang rasa riak takabur tu, kita istighfar dan kita teruskan ibadat. Jangan tinggal amalan atas alasan takut riak. Sebab nak dapat ikhlas satu perkara yang sangat-sangat susah. Tak tahulah orang lain, tapi saya begitu. Kita mengajar ni wallahu alam juga. Moga-moga ikhlas kerana Allah lah, tidak berharap selain daripada redha Allah Ta'ala, dan juga bekal lah, sebagai bekal untuk bertemu Allah Ta'ala, insya-Allah khair, insya-Allah. Ke-31, an yaqula fi lailatul qadri khususan wa fi ghairiha umuman, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, kama warada fil hadis. Berdoa pada malam Lailatul Qadar dan juga malam-malam yang lain. Maknanya daripada 1 Ramadan sampai ke 30 Ramadan, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah Ta'ala, sesungguhnya kamu satu zat yang pengampun dan pemurah, kamu suka akan keampunan, maka ampunkanlah dosaku. Boleh? Yang ke-31, mana tadi? Yang 32, kalau ada duit lebih, kita berumrah pada bulan Ramadan. Telah sabit daripada Nabi, umrah pada bulan Ramadan menyamai haji bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tarku Yang ke-33, kita meninggalkan daripada bercelak. Kerana pada bercelak itu ada zinah, perhiasan, dan tarafuh, bersedak-sedak dengan tarafuh ni bersenang-senang lah, bersenang lenang dengan duit ataupun dengan barang, dengan perhiasan yang kita ada. Hukumnya kurang comel, tidak sesuai dengan maksud ataupun tujuan kita berpuasa. Dan juga nak keluar daripada khilaf ulama yang mengatakan kalau kita pakai celak tiba-tiba rasa pahit kat sini, batal puasa. Dan kita sebut pandangan yang lebih tepat, kalau pakai celak kemudian rasa pahit di sini, tidak batal puasa, sebab rasa pahit itu ialah sekadar asar, kesan daripada celak, bukan ain celak. Kalau rasa ain celak kat sini, zat celak, kita telan, batal lah. Macam kita pakai ubat kat sini, dan lepas tu kita rasa pahit. Pahit itu asar, kesan sahaja. Macam buruh gigi lah, ubat gigi, tak, lepas tu rasa manis, kita telan yang manis tu tak batal, sebab kita bukan telan ubat gigi, kita telan kesan dia. Kalau kita telan ubat gigi, batal. Begitu juga kalau kita telan, kalau kita yakin kita letak ubat kat sini, yakin jatuh kat sini dia punya cecair tu kita telan, yang tu batal. Tapi kalau kita syak ni cecair ke ataupun sekadar kesan, wallahu alam, insya-Allah tidak batal puasa. Yang ke-34, la yuksiran nauma bin nahar ma'a adamil hajati ilaih, jangan banyakkan tidur pada waktu pagi Ramadan sedangkan tidak ada hajat padanya. Berbezalah, kalau ada hajat sebab sakit dan sebagainya bolehlah. Tapi kalau tidak ada hajat, tak payahlah tidur, tak payah perbanyakkan tidur. Banyakkan tidur sampai rasa lapar dahaga, tak comel lah. Kemudian sunat juga, walaupun badan kita ni kuat, kita merasakan diri kita ni lemah. Walaupun tak rasa lapar, tapi kita rasakan diri kita lemah dan hina, supaya hati kita boleh bersih selepas keluar daripada madrasah Ramadan. Adik sini, dek Fatimah.
Sekejap. Minta maaf. Ginilah. Bila dah ada anak gitulah, insya-Allah khair. Okey, yang ke-35 nak habis dah. Disunatkan kalau ada orang maki kita, orang ejek kita, orang cela kita, tak kita katakan dalam hati kita, sama ada kita puasa sunat ataupun wajib. Kalau ada orang cela kita, kita katakan dalam hati kita, inni shaim, aku puasa 2 kali ataupun 3 kali. Lepas tu sunat tak kita sebut dengan mulut. Kalau tidak takut riak, kita sebutlah inni shaim. Bila tidak takut riak, tak takut riak ni kalau kita sedang puasa sunat, puasa wajib tak takut riak lah, sebab semua pakat puasa. Tapi kalau puasa sunat, bimbang orang tahu kita puasa, maka timbul perasaan riak dalam hati, maka kita sebut inni shaim dalam hati saja, kemudian kita tinggalkan orang yang ejek dan perli kita dan sebagainya. Yang terakhir, yang 36, ialah al-iktsar min kulli a'malil khair, banyakkan perkara-perkara yang baik. Tak, kerana pada bulan ini pahala digandakan, dan dikatakan falaisal musabu man faqadal ahbaba fa innamal musabu man hurima thawabu. Bukanlah orang yang ditimpa bala mereka yang hilang al-ahbab, kekasih. Fa innamal musabu, akan tetapi mereka yang ditimpa bala ialah mereka yang diharamkan baginya pahala. Tu. Falaysa al-musabu man faqada al-ahbab, fa innamal musabu man hurima ath-thawab. Jadi selesai perbincangan mengenai perkara-perkara sunat dalam puasa. Kemudian kita masuk pula perbahasan yang ke-14, iaitu perkara-perkara yang makruh ketika mana kita sedang berpuasa. Mudah je, kita baca laju-laju. Yang pertama ialah makruh kita berbekam. Sama ada di muka, di belakang, kita sebut dah tadi. Makruh kita bercium-ciuman. Makruh. Makruh tanzih, bukan makruh tahrim. Makruh lah maknanya. Haram bercium-ciuman kalau ditakuti inzal, keluar air mani, ataupun ditakuti berlakunya jima', bersetubuh. Yang ketiga, dzauqut ta'am, rasa makanan ketika sedang berpuasa juga makruh. Melainkan kalau perlu rasa. Kita sebagai ibu masuk di dapur, perlu kepada rasa makanan. Tak? Maulana Syekh datang dah. Malu dik tak pakai baju. Okey, kita baca sama-sama. Benci ke? Bye-bye tu, bye-bye semua orang, bye-bye. 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 Kira Umi. Bersyuk. Kita berhentilah, insya-Allah. Okey. Nanti insya-Allah kita sambung lagi perkara-perkara yang makruh bagi orang yang sedang berpuasa, pembahasan yang ke-14. Kemudian hukum bersiwak bagi orang yang sedang berpuasa, hukum memakai wangian bagi orang yang berpuasa. Kemudian perbincangan tentang iktikaf, dan insya-Allah lah tak lama lagi kita akan khatamkan kitab ini, sebab kita sekarang dah pada perbahasan nak berlaku perang ni. Sikit lagi berlaku perang. Perbahasan ke-13. Semua sekali perbahasan ada 19 sahaja, insya-Allah. Dalam 6 perbahasan lagi insya-Allah dikhatamkan kitab ini, dan kita akan buat link lah untuk semua rakaman, dan kita akan post di Facebook insya-Allah. Okey, sebut assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye. Dah.